Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebelum kalam ila kalamullah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu tempatnya dalam neraka, kata Nabi SAW. Kita sambung balik pengajian Zadul Ma'ad kita, karangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, pada bab menerangkan isteri-isteri Nabi SAW, iaitu pada yang terakhir sekali kita bincangkan berkenaan dengan Ummu Salamah. Hari ini kita masuk pula kisah Zainab binti Jahash. Jadi isteri Nabi yang ke-5 atau ke-4, Hafsah atau ke-6 lah kita kata, ke-6. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, ke-7. Okay, Zainab binti Jahash 7. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahash daripada Bani Asad bin Khuzaimah. Beliau adalah puteri bibi, iaitu makcik dia sebelah ayah, maksudnya sepupu dia lah. Dalil bahawa kahwin sepupu ni boleh. Orang Melayu je kata kahwin sepupu ni jadi otak lembab lah, apalah, semua ni semua tak betul lah. Betul tak? Budaya kita kalau kahwin sepupu nanti tak bijak lah, apalah. Oh, banyaklah hadiah-hadiah Nabi kahwin sepupu. Sehingga Ali pun kahwin dengan sepupu dia, Fatimah kan, anak saudara lah kiranya. Kat sini Umaymah ni siapa? Kalau kita patah balik muka surat 131, kalau siapa ingat lagi lah, kalau kita pada perenggan yang kedua tu, ada pun bibi-bibi beliau, makcik-makcik beliau dari sebelah ayah, Safiyah, Atikah, Barrah, Arwah, Umaymah. Nampak tak? Jadi anak mak saudara lah, mak saudara sebelah ayah, sepupu dia lah, sepupu Nabi SAW, yang bernama Umaymah. Sehubungan dengan pernikahan beliau, sebenarnya Zainab binti Jahash ni dia adalah bekas isteri Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni siapa? Anak angkat Nabi SAW. Zaid bin Harithah ni asalnya Hakim bin Hizam ni anak saudara Khadijah. Dia beli Zaid ni di pasar Uqad. Kalau kita baca sejarah dia, dekat negara Arab Mekah ni ada satu pasar. Pasar ni banyak orang baca syair apa semualah, ya, jual beli. Dan pasar tu pasar Uqad, Ain, Kaf, Alif, Dha, Uqad. Boleh je Uqaz, dia sebut dia Uqad. Macam cerita piramid itulah. Beli-beli macam tu, memang dulu macam tu. Dibelinya dia hamba di pasar, dan kadang masa dia kecil lagi. Lalu Hakim bin Hizam ni dia hadiahkan kepada makcik dia Khadijah. Kemudian Khadijah ni jelah, jadi hamba Khadijah, kerja didik dia apa semua. Kemudian bila Khadijah kahwin dengan Nabi SAW, Khadijah berikan Zaid ni kepada Nabi sebagai hadiah perkahwinan. Sebab tu yang Nabi sayang sangat dekat Zaid ni. Satu, sebab dia hadiah daripada isteri kesayangan dia. Yang kedua, dia dah dibela, dia dah jaga daripada kecil. Hadiah daripada Khadijah, hadiah perkahwinannya. Tu Nabi sayang sangat. Macam kita lah kan, kita ada hadiah dari isteri kesayangan kita, kita sayang benda tu tak, betul tak? Ini pula
adalah hadiah dari bentuk manusia, kemudian baik pula tu. Sebab itulah Zaid ini digelar sebagai hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak Zaid nama dia Usamah bin Zaid, digelar sebagai hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kepada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Usamah. Usamah ni banyaklah kelebihan dia, sehingga kan Nabi minta Usamah jadi ketua tentera, sedangkan masa tu dia masih lagi muda. Dan sekiranya kata ulama, kalau adalah khalifah lagi lepas tu, saya kalau adalah khalifah yang dipilih oleh Nabi, saya Usamah itulah antara khalifah yang Nabi akan pilih. Usamah tu siapa? Anak kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Harithah ni, afwan, Zaid bin Harithah ni dia adalah anak angkat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya menikahkan Zaid dengan Zainab ni. Mula-mula Nabi nak kahwinkan Nabi kahwinkan Zainab dengan Zaid ni. Asalnya Zainab tak minat sangat. Sebab apa? Zainab ni wanita yang hebat kan, dia keturunan Quraisy kan, keturunan pakcik-pakcik Nabi kan, keturunan pemimpin-pemimpin yang hebat. Zaid ni bekas hamba. Sebab tu dah turunnya ayat tu, maka nabi wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang lelaki mukmin ataupun mukminah bila Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sesuatu penetapan bagi mereka, mereka nak ambil pilihan daripada mereka sendiri. Yang kita jumpa dah ayat ni kan, bab pemilihan tu. Jadi akhirnya Zainab kahwinlah juga dengan Zaid ni. Tapi disebabkan Zainab dengan Zaid ni ialah tak sekufu lah, tak kenalah. Akhirnya Zaid ni mengadu kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Zainab ni kadang-kadang cakap keras kat aku. Sekarang perempuan tu garang kan, memang tak nak jadikan garang. Macam nak buat macam mana? Tak buang sampah pun. Itu jadi pertabi. Persatuan takut bini tu. Ya, dia setengah tu dengan garang kan. Tak. Nak buat macam mana? Nasyid kemudian dia ta'azamat alaih, kata seperti yang disebut dalam Syiarul A'lamun Nubala. Masa dia tu seolah macam sikit lah dengan jelas manusia ni, kata sifat manusia lah. So manusia yang kita, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka kan, ini isteri Nabi. Kemudian Nabi mengadu lah kat Nabi. Bila mengadu kat Nabi, Nabi kata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, imsikha, pegang dia, tahan dia, jangan ceraikan dia. Sebab Nabi SAW kan dalam banyak hadis kata, isteri kamu yang kamu tak suka perangai tu, sabarlah, ada juga perangai-perangai baik yang ada pada mereka. Itu juga sebaliknya suami, suami ada perangai buruk tu, sabarlah, ada banyak lagi perangai baik yang ada pada dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ni, Al-Ahzab ini 37 ni, Allah Ta'ala kata, wa idh taqulu alladhina an'ama Allahu alaih, bila kamu berkata kepada orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka. Ini yang dalam buku ni dia telah ringkaskan. Kalau tuan-tuan ada Quran, buka surah Al-Ahzab ayat 37. Suratul Ahzab ayat 37. Cantik ayat ni ya. Allah Ta'ala ceritakan macam mana kisah Zainab ni dengan ni. Jadi Allah Ta'ala kata, Al-Ahzab surah nombor apa? 37 kan? Ada surah 37? Surah 33 ayat 37. Dia kata, wa idh taqulu lilladzina an'ama Allahu alaih, dan apabila kamu berkata kepada orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat ke atasnya. Siapa tu? Siapa ni? Orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat ke atas dia, Zaid, iaitu dengan Islamnya dia. Zaid bin Harithah ni antara yang awal masuk Islam juga. Wa an'amta alaih, dan kamu telah beri nikmat ke atas dia. Maksudnya apa? Iaitu dengan dia memerdekakan, sebabkan Nabi yang merdekakan dia. Amsik alaik zaujak, tahan isteri kamu. Wattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya tahan dan bertakwa. Kenapa dia kaitkan tahan dengan takwa?
Ialah bila tahan tu kita terpaksa bersabar, jangan buat zalim ke atas dia, jangan buat benda-benda tak elok ke atas dia. Jadi bila kita tahan, kan, kita kena takwa tu kena lebih lah. Betul tak? Kadang-kadang bila ada perangai yang tak elok tu kita terpaksa bersabar. Jangan kita melebih, jangan berlaku zalim. Kadang-kadang bila kita marah, kita berlaku zalim. Dia marah kat lelaki dia, dia zalim, tak nak masak. Tak boleh dah zalim dah tu. Masak tu tanggungjawab dia. Isteri bukan perlu masak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau isteri bukan tujuan dia, tugas untuk sediakan makanan kepada suami, apa tugas isteri? Itu juga suami marah kat bini dia tak beli lauk. Biasa lah. Dan tak dia tahu bini dia ada duit, kata biar bini aku beli sendiri. Macam tu lah, beli lauk tu wajib ada lelaki. Itu sebaliknya. Barakallahu fikum. Jadi tak boleh. Begitu juga nama menolak. Nabi kata kalau marah kat lelaki dia menolak kehendak suami dia. Nabi kata kalau suami minta atas unta pun buat atas unta tak? Nabi kata. Nabi kata kalau minta atas unta pun buat juga. Itu Nabi. Itu dah jawapan orang awam tu, bukan jawapan orang mengaji. Kalau itu Nabi, Ustaz. Nabi kata kalau suami kau minta atas unta, datangilah walaupun atas unta. Barakallahu fikum. Dalam bertengkar dalam kereta. Maksud itu Nabi kata. Stop. Bukanlah mesti kena buat atas kereta dah. Astagfirullah. Jangan pula lepas. Astagfirullah. Lepas ni Ustaz kata, nanti orang kata Ustaz kata sunnah buat atas kereta. Salah faham. Astagfirullah. Wattaqillah wa tukhfi fi nafsik. Dan kamu merahsiakan dalam diri kamu. Sebab Nabi, seolah-olah Nabi dah tahu yang Allah Ta'ala akan kahwinkan Zainab ni dengan Nabi. Tapi Nabi sayang kat Zaid ni, dan nak tengok Zaid ni macam mana. Nak tengok Zaid ni dia boleh tahan lagi ke tak. Akhirnya Nabi kata amsik. Nak menunjukkan bahawa dia betul-betul sayang ke tak sayang. Akhirnya memang bercerai juga akhirnya. Sebab tu dia kata mallahu mubdihi, sedangkan Allah Ta'ala yang akan menzahirkannya. Wa takhshan nas, dan kamu takutkan manusia. Takut manusia ni apa dia? Ya, kalau takut cakap terang-terang, nanti orang semua akan berkata pada zaman tersebut, siapa kahwin anak angkat ni macam kahwin anak sendiri. Jadi Nabi SAW macam, apalah kau Zaid, kau tahan dulu. Wallahu ahaqqu an takhshah, sedangkan Allah Ta'ala lebih baik untuk kamu rasa takut. Falamma qada minha watara, bila dah selesai urusan dia, maksudnya Zaid dah selesai urusan dan telah ceraikannya, zawwajnakaha, kami pun nikahkan kamu dengan dia. Likai la yakunu alal mu'minina haraj, supaya tak berlaku ke atas orang beriman itu kesusahan, iaitu apa dia? Iaitu tak boleh kahwin dengan anak angkat dia. Fi azwaji adiyaihim idza qada minhum watara wa kana amrullahi maf'ula. Sehingga kan Nabi SAW suruh Zaid dan pergi beritahu kat Zainab. Dia bila datang kat Zainab tu berdebar-debar, gedebuk. Sampai dia pusing kata, Rasulullah nak kahwin dengan kau. Dia tak pandang muka, dia cakap, Rasulullah nak menikah dengan kamu, Rasulullah akan masuk minang kamu. Zainab kata, ya tunggulah apa urusan Allah Ta'ala. Akhirnya memang Nabi SAW masuk ke rumah, kemudian nikahkan. Kata Allah Ta'ala telah menikahkan kita tanpa wali, tanpa saksi apa semua. Sebab itulah Zainab selalu, bila isi Nabi ni ialah manusia kadang-kadang kan suka aku lagi hebat kan. Zainab kata aku dinikahkan daripada langit. Korang korang nikahkan. Aku Allah Ta'ala yang nikahkan. Aisyah kata tapi aku lagi hebat, Allah Ta'ala declare aku bersih. Macam itulah. Kan biasalah tu. Bila ada bergaduh manusia, dia kata. Jadi barakallahu fikum. Sebab itulah kita kata kelebihan Zainab ni banyaklah. Kalau kita baca, dia kata dah hadis Nabi SAW, para isteri Nabi pernah tanya, ayyuna asra'u bika luhuqan, siapakah orang yang paling cepat akan bersama kamu wahai Rasulullah? Nabi jawab, atwalukunna yadan, orang yang paling panjang tangannya di antara kamu semua.
Lalu isteri-isteri Nabi ni fa akhadhu qasbatan yadra'unaha, mereka pun ambil kayu ukur. Siapa yang paling panjang tangan dia. Masa tu ukur-ukur yang paling panjang tangan masa tu bukannya Zainab. Siapa yang paling panjang masa tu dikira-kira? Saudah yang paling panjang tangannya. Jadi ingatkan Saudah yang maksud yang meninggal dulu. Rupanya tidak. Yang meninggal dulu Zainab binti Jahsh. Rupanya dimasukkan dengan panjangnya tangan itu ialah kuatnya sedekah. Jadi beza orang Melayu dengan orang Arab lain. Panjang tangan Melayu maksudnya mencuri. Masa Arab juga tulul lisan, panjangnya lisan. Maksudnya apa? Tulul lisan. Tulul lisan ni cakap lebih belagak, tulul lisan. Cakap macam kau yang hebat ni, tulul lisan. Tawilul lisan panggil. Tawilul lisan. Tapi tawilul yad atau lakum yadan, tak panjangnya tangan kerana banyaknya sedekah. Kerana kata Sahih Muslim, kerana dia ta'mal biyadiha, dia ni bekerja, waktu dia duit lebih berbanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Dia ada pekerjaan sendiri. Apa pekerjaan dia? Dia ni, dia ambil kulit, dia samak kulit, dia buat kulit lah. Jahit kulit, dia sediakan kulit kan, kulit binatang tu dia bersihkan apa semua, kemudian dia jual. Sebab tu dia lebih banyak wang daripada duit daripada isteri-isteri lain. Dan dia juga paling kuat sedekah, sehingga kan dia digelar sebagai Ummul Masakin. Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Ibu kepada orang-orang miskin. Dan dia juga orang yang kuat ibadah. Sebab tu katanya dia al-khashi'ah al-mutadarri'ah, yang khusyuk dan mutadarri'. Mutadarri' ini maksudnya orang yang merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kata Aisyah ni dia kan selalu berlumba-lumba dengan Zainab ni, tapi berlumba dia tak menyebabkan dengki, tak menyebabkan hasad. Dia kata apa? Ma ra'aitu imra'atan khairan fil bait min Zainab. Dia kata fid din min Zainab. Kata, tidak ada aku lihat satu seorang yang paling baik agamanya daripada Zainab. Sungguhnya itu dia paling benar, paling bertakwa kepada Allah. Nampak? Padahal Aisyah pun hebat juga sebenarnya. Tapi manusia ni tak suka diri nampak hebat orang lain kan. Attaqallah. Yang kedua dia asdaqu hadithan, paling benar kata-kata dia. Wa awsal lirrahim, paling kuat sambung silaturahim. Wa a'zam sadaqah, dan paling banyak kuat sedekah. Dia contoh apa dia? Paling bertakwa, paling benar kata-kata, paling menyambung silaturahim, dan paling banyak sedekah. Dia juga yang saya sebut tadi mutadarri'ah khashi'ah. Kata Nabi SAW, Nabi pernah sebut, dia kata Zainab ini awwahah. Awwahah ni kata apa? Kata sahabat itu Rasulullah, apa maksud awwahah? Iaitu al-khashi'ah al-mutadarri'ah. Wa inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi Ibrahim tu apa? Halim, yang lembut, awwah, yang khusyuk, munib, yang kembali kepada Allah SWT. Jadi ada sifat yang Nabi Ibrahim ini ada pada Zainab binti Jahsh. Barakallahu fikum. Jadi kita kata ini contoh isteri Nabi yang hebat lah. Kita panjangkan sikit cerita pasal Zainab ni. Sebab tu kata penulis kitab ni, beliau lah sehubungan dengan pernikahan beliau turun firman Allah, maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan kepada isterinya ayat tadilah, maka kami kawinkan engkau dengan dia. Ini yang beliau banggakan pada isteri-isteri Nabi yang lain. Beliau berkata, kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Kalau kita baca bawah tu, dalam hadis Sahih Bukhari 114 tu kan, Bukhari dalam kitab Tauhid, dari Anas, beliau berkata Zaid bin Harithah datang mengeluh pasal isteri dia lah. Jadi biasalah, maksudnya kalau sahabat Nabi pun mengeluh pasal isteri. Jadi kalau orang biasa, ustaz pun mengeluh pasal isteri, biasalah kan. Ustaz mengeluh pasal isteri, ini Nabi sahabat mengeluh. Biasalah. Biasa, manusia biasa. Kalau ustaz pun mengeluh pasal isteri, orang awam lebih lah boleh mengeluh pasal isteri. Kata biasalah tu, jangan kata lah orang lelaki ni sikit mengeluh. Samalah biasa. Orang perempuan pun mengeluh juga. Kalau kita baca hadis Ummu Zara, ada satu hadis bagi hadis Ummu Zara. Kami mengaji tu mesti orang semua wajib. Pasal sebelah orang wanita yang jumpa Nabi, jumpa Aisyah, semua mengadu pasal lelaki masing-masing. Ada kat lelaki ni perut besar lah, tidur makan banyak apa semua. Ada lelaki ni lelaki macam-macam mengadu dekat Aisyah. Ceritalah, bincang pasal lelaki masing-masing.
Barakallahu fikum. Ini benda itu biasalah. Jadi kita bertakwalah kepada Allah. Anas berkata, sekiranya Rasulullah SAW nak menyembunyikan sesuatu, nescaya beliau akan menyembunyikan perkara ini. Sebab apa? Kan perkara ini memalukan Nabi SAW, memalukan. Sedangkan dulu Nabi yang kanonkan dia tak jadi satu. Yang kedua, pasal Allah Ta'ala nak kahwinkan dia dengan anak dia sendiri, anak angkat dia sendiri. Jadi benda tersebut, kalaulah Nabi ni, wahyu ni di tangan Nabi SAW, nescaya Nabi akan rahsiakan benda ni, kata Anas bin Malik. Betul tak? Lepas kata ini bukti bahawa Al-Quran dengan hadis tu ialah bukan daripada Nabi SAW. Kita ni manusia, biasanya kita akan cover apa yang menyebabkan perkara yang memalukan kita. Betul tak? Ustaz terlambat sebab apa? Alah, jam teruk sikit tadi. Padahal jam tu sikit je. Jam teruk sikit, dia tak tipu, sikit. Teruk tapi sikit. Tapi nak cover. Padahal nak cover. Sedangkan bangun lambat contoh, lepas subuh tidur, contohnya. Jadi itu manusia, kita akan tutup. Tapi Nabi SAW, benda yang wahyu dia akan bagi tahu. Lepas tu bila para ulama bincang apakah tanda-tanda kita kata kebenaran Al-Quran ni, iaitu banyaknya ayat-ayat dalam Quran dengan hadis. Al-Quran dan juga hadis dari Nabi SAW yang sendiri menegur Nabi SAW, yang menyebabkan kita nampak bahawa kerana benda itu menjatuhkan maruah Nabi sendiri. Seperti ayat abasa wa tawalla, seperti tidak boleh bagi Nabi itu minta ampun bagi orang musyrikin, tak boleh bagi Nabi itu solat kepada orang munafik, kan? Ketika Abdullah bin Ubay, Nabi pergi juga Abdullah bin Ubay punya persemadian, maknanya ketika dia nak tanam dia tu. Kemudian Allah Ta'ala tegur, tidak boleh bagi Nabi dan orang mukmin menghadiri kematian wala takun fihi abada, kematian orang munafik macam tu. Tak boleh. Allah Ta'ala tegur Nabi. Nabi dalam kisah perang Badar, kan? Betul, kisah perang Badar, di mana tahanan perang Badar tu Nabi lebih kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq, iaitu tidak membunuh, ambil upah. Allah Ta'ala tegur Nabi. Abasa wa tawalla. Nah, yang paling Allah Ta'ala tegur Nabi. Ayat ni Allah Ta'ala tegur Nabi. Nabi boykot isteri-isteri dia, Allah Ta'ala tegur Nabi. Dan Nabi cerita balik kat semua orang, bacakan ayat tu kat semua. Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan benda yang telah halal bagi kamu? Allah Ta'ala sebut dekat Allah Ta'ala surah Mumtahinah, Allah Ta'ala sebut, dan surah Talaq Allah Ta'ala sebut. Jadi kat sini kita kata dalil bahawa kebenaran mesej yang dibawa oleh Nabi SAW. Jelas tak masalah ni? Dan di antara keistimewaan Zainab adalah Allah SWT menjadi wali baginya saat menikahkannya dengan Rasulullah SAW. Zainab meninggal di masa awal pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Sebelumnya beliau diperisterikan oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Ketika Zaid menceraikannya, Allah menikahkannya dengan Rasulnya sebagai tauladan bagi umatnya akan menikahi mantan bekas isteri anak angkat. Okey. Bila Allah Ta'ala sebut warabaibukumul ladzi fi hujurikum, dan anak-anak isteri-isteri kamu itu ialah kamu tak dinikah, maka Nabi declare kat situ, iaitu tak termasuk dalam ayat ini ialah anak angkat kamu. Sebab tu perkataan anak angkat tu kena faham istilah anak angkat dalam syariah. Bukan di sinilah makamnya untuk kita huraikan. Okey. Seterusnya Juwairiyah pula. Juwairiyah isteri Nabi. Tadi tak sebut Usamah tadi. Usamah bin Zaid. Yes. Siapa mak dia? Usamah bin Zaid sama mak dia. Nanti kejap. Usamah bin Zaid Bukan anak Zainab. orang lain, bukan Zainab. Maknanya Zaid kahwin lain lah. Yes, Zaid kahwin lain lepas tu. Nanti kejap, siapa nama dia? Mana? Usamah. Allah Ustaz. Naisi lain. Tapi ada kena-mengena juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang adik-adik Nabi yang lain, saudara yang lain. Nanti saya lupa tu siapa tu. Saya lupa nama dia. Tak sempat ada anak dengan dia. Dengan Zaid. Usamah bin Zaid. Naam. Ya. Bukan Ummu Aiman. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ummu Aiman. Ada kasi Ummu Aiman kata. Wallahu a'lam bissawab. Okey, Zainab kemudian sudah Juwairiyah pula. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Juwairiyah binti Al-Harith bin Ad-Diral Al-Mustaliqiyah. Dia Mustalaq, dia puak Bani Mustalaq. Dalam perang Bani Mustalaq, itu perang Muraisi'. Iaitu beliau termasuk wanita tawanan Bani Mustaliq.
Lalu Juwairiyah mendatangi Nabi. Kita akan baca balik berkenaan dengan perang Bani Mustalik ini akan datang. Juwairiyah mendatangi Nabi SAW. Pasal Bani Mustalik ni lah ada pasal ayat tayammum. Kita ketahui nanti ayat tayammum perang Bani Mustalik. Lalu Juwairiyah mendatangi Nabi SAW minta bantuan untuk menebus dirinya. Maka Nabi SAW membayar tebusannya itu lalu menikahinya. Maksudnya ada banyak dia subiyat kata dia subiyat. Subiyat ni istilah bahasa Arab, maksudnya dirampas, maksudnya jadi apa? Hamba dalam peperangan. Ya, subiyat fi Ghazatul Muraisi' pada tahun ke-5 Hijrah. Nama sebenarnya Barrah, nama sebenarnya Barrah. Tapi Barrah ni maksudnya terlampau baik benar. Dalam Islam tak boleh, saya sebut dalam kuliah yang lepas kan, tak boleh ada unsur melampau dalam nama terlampau baik. Anak saya ni yang paling terlampau baik sekali. Tak boleh nama macam tu. Itu ada unsur melampau. Jadi kat sini Nabi tukarlah nama dia Juwairiyah. Okey. Kanat ajmalun nisa, wanita yang paling cun sekali. Itu. Paling cantik sekali. Dan i'taqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah. Dia membebaskan Juwairiyah, kemudian bernikah dengannya dan dijadikan sebagai maharnya, sadaquha. Dia bebaskan semua hamba-hamba di kalangan Bani Mustalik. Adik-beradik dia bebaskan semua. Itu dia punya mahar dia, Bani Mustalik. Sebab itulah ada hadis Nabi SAW, hadis Sahih Muslim yang kita akan jumpa nanti dalam Kitabul Iman. Nabi kata apa? Thalathatun yu'tawna ujurahum marratain. Kata Nabi, ada 3 golongan yang Allah Ta'ala bagi dia ganjaran 2 kali. Golongan yang pertama siapa? Kata Nabi SAW, iaitu orang yang man amana bi nabiyhi thumma adrakani fa amana bi wa saddaqa bi. Dia kata apa? Orang yang sempat beriman dengan Nabi sebelum dia, sebelum aku, sebelum Nabi Muhammad SAW, kemudian dia sempat jumpa aku, kemudian beriman denganku dan membenarkan aku, maka Nabi kata baginya aku bagi 2 ganjaran. Orang yang kedua pula Nabi kata apa? Orang yang kedua pula Nabi sebut, iaitu orang yang ada haqqa sayyidihi wa haqqallah wa haqqa sayyidihi. Orang yang menunaikan hak tuannya dan hak Tuhannya. Hak tuannya dan hak Tuhannya. Maksudnya apa tu? Hamba lah. Amdun mamlukun, kata Nabi, hamba yang dimiliki, dia ada haqqa sayyidi wa haqqallah, menjalankan hak Allah dan hak tuannya. Maksudnya dia sebagai hamba, dia kena patuh kepada dia punya tuan dia. Pada masa sama dia juga patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ni dapat ganjaran 2. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, kalau boleh tak kita gunakan hadis ini kalau orang yang bekerja di pejabat, maksudnya dia menunaikan hak-hak bosnya, yang kedua dia tunaikan juga hak Allah. Saya kata mungkin boleh juga. Kan orang yang bekerja datang dengan betul, apa semua kerja dan jalankan tugas dia dengan baik, apa semua, maka ini kita kata dia dapat juga ganjaran dan juga dapat juga ganjaran dia ikut perintah Allah SWT tadi. Yang ketiga pula, yang ketiga ni ada kaitan dengan yang saya sebut tadi, iaitu orang yang ada kana lahu amatun, ya, fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha. Okey, maka dia mendidiknya dan memberi didikan yang terbaik. Fa'ataqaha, kemudian membebaskannya, kemudian berkahwin dengannya. Kata Nabi SAW, maka baginya 2 ganjaran. Jadi itu Nabi merealisasikan apa yang Nabi sebut ni, Nabi buatlah kepada Juwairiyah ni. Itu 2 ganjaran Allah Ta'ala sebut. Faham ni Juwairiyah. Juwairiyah ni tak banyak sangat. Kalau kita buka Syiarul A'lam Nubala, tak banyak sangat cerita beliau. Seterusnya pula hadis berkenaan Ummu Habibah. Ummu Habibah ni panjang sikit. Soal panjang sebab dia anak Abu Sufyan. Abu Sufyan kan jahat mula-mulanya, kemudian dia beriman kepada Allah Ta'ala, sahabat Nabi. Kemudian Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah, namanya adalah Ramlah. Ini Ramlah ni nama bagus, nama isteri Nabi, ya. Tapi orang bila sebut Ramlah kat Malaysia, orang ingat Ramlah Ram je, orang tak ingat lain lah. Dia sebut nama anak saya Ramlah. Oh tak nak lah ustaz, kata. Macam Ramlah Ram. Kesian tu. Ramlah nama isteri Nabi.
Ramlah binti Abu Sufyan As-Sakhar bin Harb Al-Qurashiyah Al-Umayyah. Maksudnya itu jenis, jangan, bukan nama dia tu. Dia tak isi dan IC dia macam ni. Al-Qurashiyah Al-Umayyah. Ini yang puak dia. Dia puak Quraisy dan puak Bani Umayyah. Jangan ingat Al tu semua nama dia. Tak panjang lah nama. Jadi sebenarnya Ramlah binti Abu Sufyan je. Sakhar bin Harb, nama sebenar Abu Sufyan Sakhar. Sakhar maksudnya apa? Batu besar. Sakhar kan suku batu Sakhra. Okey. Sebahagian lagi mengatakan namanya adalah Hindun. Dia ni adik-beradik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah kenal tak khalifah yang kelima, yang keenam. Afwan, yang keenam. Kelima ke enam? Siapa tahu? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, lepas tu Hasan sekejap 6 bulan. Cucu Nabi sekejap 6 bulan dengan jadi khalifah. Lepas tu dibagikan kepada Muawiyah. Jadi 6 yang ke-6 lah. Hasan tu banyak orang lupa. Orang ingat Muawiyah terus. Hasan tu, tapi Hasan sekejap saja, 6 bulan saja. Betul Nabi kata apa? Khalifah, apa pemerintahan khalifatun nubuwah. Pemerintahan khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 40 tahun. Nabi kata apa? Nabi kata 40 tahun. Bila kira-kira bertahun Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, lebih kurang 39 tahun 6 bulan macam tu. Lagi 6 bulan tak cukup. Hasan masuk je 6 bulan lebih kurang, cukup dah 40 tahun. Tepat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi sallallahu tidak akan berbohong. Itu kita kata Hasan. Jadi 6 bulan lebih kurang ataupun 4 bulan. Apa jadi? Kemudian apa dia? Maharnya dibayar oleh Najasyi. Kenapa mahar dibayar oleh Najasyi? Sebabnya asalnya Ummu Habibah ni kahwin dengan seorang lelaki namanya Abdullah bin Jahsh. Dia kahwin dengan Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ni asalnya Kristian, ahli kitab. Masa Nabi SAW benarkan para sahabatnya pergi hijrah ke mana? Habsyah. Hasan, Habsyah. Lalu dia dengan isteri dia dengan suami je. Sebab dia dengan suami, poin kita ialah ni kan, Ummu Habibah ni, dia pergi ke Habsyah. Dekat Habsyah, suami dia kembali balik murtad kepada agama kitab dia, ahli kitab. Nanti kalau kita baca dalam kisah dia, panjanglah kisah dia. Dia satu hari dia kata mimpi, bila aku mimpi aku tengok wajah suami aku macam berubah, menakutkan. Terbangun pagi, dia terbangun dari tidur. Pagi besoknya rupanya suami dia declare, dia kata aku nak kembali kepada agama Kristian dan aku tak nampak agama yang paling baik melainkan agama Nasraniyah. Mungkin sebab mula asalnya dia dah pergi negara Najasyi tu kan bagus, semua tu orang Kristian baik kat negara tu. Dia terpengaruh dengan ajaran sana. Akhirnya dia pun berubah. Kat sini kita kata bagi orang yang lemah imannya, jangan duduk negara kafir lah, senang cerita. Bagi orang lemah imannya, jangan duduk negara kafir lah. Bayangkan itu sahabat, asalnya sahabat Nabi lah, tak kira sahabat, tak beriman dengan Nabi. Asal duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi apa semua, tapi lemah masih imannya, duduk kat negara kafir. Terus kita tengok negara kafir bagus apa semua. Jadi sebagian orang kita lah pergi negara tu, aku tengok negara kafir ni lebih Islam daripada negara Islam. Dia kata macam tu. Mana boleh kata macam tu? Memang lebih bersih dari negara Islam, lebih bagus lagi tersusun. Orang tak kelang kabut horn sana sini, orang tak potong line. Betul tak negara kafir kan? Beratur je, kalau panjang beratur je, tunggu je lah kat negara kafir kan. Semua sabar, disiplin. Tapi tak boleh kata aku melihat Islam di negara Eropah. Mana boleh kata macam tu? Memanglah disiplin. Kat sebelah tepi tu dia jual majalah lucah, tepi tu jalan terbuka kan. Sekejap dia sok khabar bola, dia kata Allah belakang, perempuan umur 30 tahun mencari pasangan, tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dulu masa pergi sana berziarah lah kakak saya, kita dia mula terpegun tengok, hebat negara ni. Tapi tepi jalan Nabi Yusuf apa? Allahu Akbar. Dah tak hebat lah. Masa kita kata Allah musta'an, kita kata janganlah kata macam tu. Kalau kita tengok kebanyakan orang terpengaruh, rosak imannya duduk kat negara kafir ya.
Wallahualam. Saya bukan nak umumkan semua orang. Ustaz, ramai je negara kafir jadi bagus. Itu kata umum. Saya tu orang lemah imannya. Maksud dia kuat iman lah tu. Tapi kat sini nak bagi tahu siapa yang jamin imannya kuat. Soalan. Saya boleh berjamin imannya kuat sehingga tak boleh terpengaruh dengan suasana keliling dia. Wallahualam bisawab. Jadi kat sini dia pergi sana, kemudian suami dia murtad apa semua, dia tak ada suami. Kemudian Nabi SAW kata, aku nak menikah dengan dia. Siapa jadi dia punya ni? Najasyi jadi dia punya wali. Ini dalil bahawa kalau tak ada wali kat negeri itu, dengan luar, pemerintah yang jadi wali. Nabi kata dalam hadis Nabi ana waliyun liman la waliyalah. Aku wali pada siapa yang tidak ada wali, iaitu pemerintah tu jadi wali. Ini kita panggil wali, panggil apa ni? Wali hakim ni. Jadi tapi kena pastikan dulu wali tu memang hakim yang lantik, bukan sedikit nikah. Kita hati-hati. Wali hakim kata tak apa, kita menikah kat negeri sepadan contohnya. Dia ni boleh nikahkan kita ni. Tak kisahlah di mana-mana pun. Jadi bila nikah kat situ, orang yang nikahkan tu confirm dia memang wali hakim dilantik oleh kerajaan Thailand, pemerintah dia ataupun qadi sana untuk jadi wali hakim nikah. Kalau tidak, siapa-siapa jadi wali tak sah. Jadi kalau tak ada bapak dia lah, kalau bapak dia pergi sana tu lain cerita lah kan. Ini kalau ini kita kata kebanyakan orang tak perasan bab ni, akhirnya dia nikah yang tak sah. Bahaya tu. Kena pastikan dulu bahawa orang yang dia nikah tu, yang menikahkan tu ialah yang betul wali hakim. Sebab tu ialah pemerintah yang lantik. Lepas tu kat Malaysia ini, kalau nak pakai wali hakim, dia kena ambil yang dah ada kebenaran daripada kerajaan untuk menikahkan orang. Itu maksudnya wali hakim, juru nikah yang dilantik. Tapi kadang-kadang satu part pula, yang melampau pula, dah ada wali pun, ada bapak pun tak dinikahkan lagi sebab tak ada juru nikah yang sah. Faham tak? Kena faham kan tu. Dekat Malaysia kita boleh nikah. Okey, nak kau nikah saya? Boleh. Okey, ayah saya bapak dia nak meh. Haji nak nikah dengan anak saya nikahkan sekarang. Jadi hukum Islam jadi tak? Jadi. Tapi kalau kerajaan Malaysia tak boleh. Dia kena daftar, kena melalui juru nikah apa semua. Peraturannya lah, itu undang-undang. Okey. Dari segi hukum sah. Sah dari segi hukum sah. Kalau kena denda RM1,000 lah pergi mahkamah. Ada denda RM1,000. Nikah tu sah. Kalau ayahnya ada, ayahnya wali dia lah. Saya kata, ni saya kata, Zuhair, nikahkan anak aku. Tapi tak boleh main-main tau. Saya tak sebut nama Buat nikah ni main-main pun sah. Betul-betul pun sah. Kalau aku sebut aku nikahkan Zuhair dengan kan, dia kata sah jadi. Yang ada cerita kelakar tu dia buat tu. Dia kata, Syekh, kata aku nak kahwin dengan anak kamu. Tak boleh. Syekh, boleh tak ajar aku cara nikah yang betul? Aku nikahkan kau dengan anak aku, dengan jadi aku kata aku terima. Jadi kena ramai betul lah. Aku nikah kau dengan anak aku dengan sekian-sekian dan kata aku terima. Habis lah, jadilah. Allahu'alam bisawab. Apa saya cerita bergarut ni apa? Najasyi tadi. Okey, Najasyi ni akhirnya Najasyi yang nikahkan dia dan dibagi berapa ratus dinar, 400 dinar tak silap sebagai maharnya. Kemudian pada tahun ke berapa hijrah, ke-5 ke-6 dia patah balik ke Madinah dan dia jumpa dengan Nabi SAW, berjumpa semula. Itu Ummu Habibah 400 dinar. Dari sana dia bawa kepada beliau SAW. Ummu Habibah meninggal pada masa pemerintahan saudaranya Muawiyah. Inilah yang dikenal sebagai mutawatir, maksudnya yang ramai meriwayatkannya di kalangan ahli sirah dan sejarah. Pernikahan ini menurut mereka sama seperti pernikahan beliau dengan Khadijah di Mekah, Hafsah di Madinah dan Safiyah serta peristiwa Khaybar. Maksudnya sama dengan pernikahan yang lain. Okey, kekeliruan berkenaan dengan hadis Abu Sufyan menawarkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang katakan bawah ni Adapun hadis Ikrimah bin Ammar dari Abu Zumail dari Ibnu Abbas bahawa Abu Sufyan berkata kepada Nabi SAW, aku minta kepada kamu 3 perkara. Maka Nabi SAW memberikan 3 perkara itu. Di antaranya, aku memiliki wanita Arab tercantik Ummu Habibah. Aku akan menikahkanmu dengannya. Kat sini hadis ni orang pertikaikan macam mana ni? Sebab Ummu Habibah kahwin dengan Nabi sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Dan kita tahu Abu Sufyan sangat anti kepada Nabi SAW. Jadi kat sini ada orang fikirkan, apa pasal jadi macam ni?
Hadis ni. Jadi hadis ini keliru, sangat jelas kekeliruannya. Abu Muhammad bin Hazm berkata, Ibn Hazm berkata hadis tersebut maudhu', palsu, tidak diragukan lagi. Ikrimah bin Ammar berdusta dengan hadis ini. Ibnul Jauzi berkata tentang hadis ini, kekeliruan padanya berasal dari seorang perawi. Tidak ada keraguan dan kesangsian hal itu. Mereka menuduh Ikrimah bin Ammar sebagai sumber kekeliruannya. Maksudnya perawi, salah satu nama perawi dia Ikrimah bin Ammar. Sebab para ahli sejarah sepakat bahawa Ummu Habibah adalah isteri Abdullah bin Jahash. Ummu Habibah memiliki anak dari pernikahan Abdullah, dan suaminya berhijrah bersama Ummu Habibah ke negeri Habsyah dan telah memeluk Islam. Akan tetapi di negeri Habsyah suaminya murtad dan memeluk agama Nasara. Sedangkan Ummu Habibah tetap konsisten dalam keislamannya. Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Najasyi agar meminang Ummu Habibah untuk beliau SAW. Maka Najasyi menikahkan SAW dengan Ummu Habibah seraya membayar maharnya atas nama beliau SAW. Dan itu berlangsung pada tahun ke-7 Hijrah. Lalu Abu Sufyan datang pada masa perdamaian dan masuk menemui putrinya. Ummu Habibah melipat tempat tidur Rasulullah SAW agar tidak diduduki oleh ayahnya. Masa tu, masa perdamaian kan akan berlaku perjanjian Hudaibiyah. Masa tu Abu Sufyan datang. Jadi tak mungkin hadis ni Abu Sufyan offer Ummu Habibah sebab dah nikah. Jadi apa isu dia? Hanya pertama sekali ini hujah Ibn Qayyim kata tak mungkin. Sedangkan ada kisah pula masa tu ketika Abu Sufyan datang, Abu Sufyan nak duduk atas kapet Nabi, masa kata tikar Nabi, Ummu Habibah lipat, kata tak layak orang kafir najis duduk atas ni. Oh, nampak ni ayah dengan anak tegas. Akidah sebab dia tahu. Dia cakap keras tu sebab apa? Dia tahu ayahnya tu anti kat Nabi SAW. Dan tak boleh. Sedangkan kalau hadis Nabi berkenaan dengan kita baca kisah bagaimana Asma binti Abi Bakar dengan maknya nak melawat dia, nak bagi hadiah. Masa tu dia dah hijrah kan. Mula-mula Asma tak nak jawab salam mak dia. Sebab dia fikir masa tu al-wala' dan al-bara', berlepas diri daripada orang musyrikin. Tapi Nabi kata, jawablah jawapan mak kamu, panggillah mak kamu dan terimalah hadiah daripadanya. Maksudnya masa tu Nabi iktiraf perbuatan Asma untuk berbuat baik kepada, menyuruh dia buat baik pula dekat mak dia. Kat sini bila Ummu Habibah buat macam ni, kenapa Nabi tak halang? Sebab dia tahu kerana Abu Sufyan ni memang anti Nabi SAW dan sentiasa merancang untuk membunuh Nabi SAW. Masa dia nikah tu, Nabi tak ada sama di sana. Okey. Buat macam tu. Wali ni wali Najasyi tu. Dan kalau dah keadaan sekarang ni, Ben tak attend the wedding. Boleh. Boleh kalau redha apa semua. Syarat nikah mesti ada ijab dan qabul. Mesti ada ijab dan qabul. Saya kata pada Zuhair, nak nikah tak? Aku nikahkan kau dengan sekian dan sekian. Dia terima. Dah dapatlah nikah tu. Dan disampaikan dekat. Faham tak? Ini Nabi SAW ini nikah macam nikahnya si Zainab tadi. Allah Ta'ala nikahkan dia. Zaman sekarang boleh tak? Kalau lelaki tu tak tahu, mana boleh nikah? Syarat nikah mesti ada suami, isteri, ijab, qabul. Tahu cuma kat tempat tu. Berjauhan. Oh, berjauhan boleh, tak boleh pula. Baru banyak ustaz-ustaz kita baru ni ada satu syekh kita, tak sebut nama. Kan? Dia nikah kan dekat Hasan Taklim pakai Skype je. Orang sana nikah kan dengan lelaki dia kat sana. Ni bapak dia dengan anak dia. Lalu kat sini dia kata, aku nikahkan kau kat dalam video tu. Engkau dengan anak aku sekian-sekian nama dengan mas kahwin. Dia pun kata aku terima. Jadilah walaupun berjauhan. Sah tak? Sah, confirm sah. Itu juga cerai SMS, sah. Jadi poin dia ialah dia tahu sampai je maklumat tadi, kemudian dia sedar, itu pun sedar. Jadi dia berkata aku nikahkan kau. Jadi boleh contohnya. Ya, kalau dia lelaki yang bagus, dia kata tak terlepas lelaki yang bagus ni. Ya, lelaki tu dekat US, orang tu kat Malaysia contohnya. Lelaki yang saleh, masya-Allah apa semua, dah kita yakin ada pula wakil kita kat sana. Katakanlah saya ada adik saya kata, "Zik, tolong carikan isteri untuk anak aku. Untuk anak abang ni
Dia pun cari jumpa satu orang yang Masya Allah hafiz Quran, hafal hadis apa semua, tapi kat US. Dia nak habiskan belajar setahun lagi baru dia balik Malaysia. Nak nikah dengan awal bagi selesai, nikahkan lah. Dan kita yakin pada pilihan anak kita tu. Dan dia boleh dah tengok. Cumanya kita kata sunnah laki pergi tengok perempuan tu. Sunnahnya lelaki pergi tengok bakal isteri yang dia nak kahwin. Bukan pergi tengok semua perempuan, bakal isteri yang dia nak kahwin. Mana dah confirm lah, aku nak nikahkan, nak tunangkan ni. Kau nak tak aku nak tunangkan kau dengan satu perempuan ni? Kata macam mana? Okey ke? Dia pun dia boleh tengok spy, tengok kat Ihsan Taklim, datang tak Ihsan Taklim, pergi sembahyang subuh, pergi ke masjid tak, pergi solat tak. Kalau tak pergi, tak jadilah, cancel lah. Kalau perempuan pula, macam mana pula pangai dia? Ada tergelak macam tu, kat depan-depan lelaki macam tu kan. Lepas tu ada tak ada sifat pemalu, okey tak dengan kawan-kawan dia. Hanya kat sini spy, sunnah Nabi spy. Ya, sebab kita tengok Nabi kata apa, tengoklah padanya sehingga menyebabkan kamu tertarik kepadanya. Sebab kadang-kadang yalah manusia ni bila tak tertarik tu, walaupun baik agamanya, tak ada ni lah, tak tertarik lah, tak ada current lah. Current tu tak ada, spark. Orang jadi spark tak ada. Jadi kalau spark tak ada tu, tak apa, khalas manusia lah, cari yang lain, tak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Tak semua orang lelaki yang sanggup kata tak apalah, walaupun saya tak minat wajahnya, tapi kerana agamanya. Tak semua lelaki macam tu. Dia nak juga benda yang dia nampak seronok, nampak wajah dia seronok, walaupun tak seperti kan, beauty lies in the eyes of the beholder, putih kata. Jadi tak samalah cantik saya dengan cantik awak, tak sama, kan. Jadi bukan mesti cantik masing-masing lah. Wallahu a'lam bissawab. Cerita lain lah ni. Cepatlah kita habiskan bab nikah ni. Banyak sangat kat bab nikah ni. Di samping itu dalam hari ini disebutkan Abu Sufyan berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, angkatlah aku menjadi pemimpin agar aku memerangi orang-orang kafir sebagaimana dahulu aku memerangi kaum muslimin. Tak logik benda ni tahun ni kelak. Sebab Abu Sufyan masuk Islam tahun ke-8. Takkan Abu Sufyan kata berilah aku jadi pemimpin, maka Nabi nak ambil orang kafir sebagai pemimpin. Nabi menjawab baiklah, padahal tidak pernah diketahui bahawa Nabi SAW pernah menunjuk Abu Sufyan sebagai pemimpin. Para ulama banyak membincangkan hadis ini, sebab hadis dalam Sahih Muslim. Sebab hadis ini dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim kita tahu, lepas Bukhari, Muslim yang sahih. Walaupun memang ada sebahagian kecil ulama atau satu dua ulama yang pertikaikan kesahihan sebahagian hadis dalam Sahih Bukhari dan sebahagian hadis dalam Sahih Muslim, tapi kebanyakannya kita kata secara umumnya hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu sahih belaka. Jadi macam mana nak menyelesaikan ni? Akhirnya para ulama bincangkan hadis ni, mereka menempuh berbagai ragam cara dalam menyingkapinya. Di antara mereka ada yang berkata, ada pun yang benar bahawa Nabi SAW menikahi Ummu Habibah setelah penaklukan kota Mekah. Dia kata macam ni. Bila nak bagi hadis tu boleh diterima, dia kata Nabi kahwin dengan Ummu Habibah lepas penaklukan kota Mekah. Dan kita maklum bahawa lepas penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Okey, kat sini. Tapi dia kata hadis ini tidak bisa ditolak kerana dinukil oleh para sejarawan. Tapi cara ini batil walau hanya menurut pandangan seorang yang memiliki ilmu paling minimum tentang sirah dan sejarah masa lampau. Maksudnya apa? Pendapat ni pendapat paling batil sebab kita sejarah semua menukilkan bahawa Abu Sufyan dikahwin masa ke tahun ke-7 Hijrah dan kahwin dekat Habasyah. Cerita ni masyhur dan confirm sahih. Jadi tafsiran kamu terhadap hadis tadi yang mengatakan bahawa kahwin lepas pembukaan kota Mekah itu tak benar. Kelompok lain berkata pula, bahkan Abu Sufyan meminta kepada Nabi agar memperbaharui akad demi menghiburkan hatinya, sebab putrinya telah dinikahi oleh Rasulullah SAW tanpa persetujuan darinya. Maksudnya kata apa? Maksudnya nak akad sekali lagi lah, sebab tak puas hati. Ya, masa mula kahwin tu tak diizin dengan mak ayah dia. Pandangan dini juga batil. Dugaan demikian tidak boleh ditujukan kepada Nabi SAW serta tidak selaras dengan akal Abu Sufyan. Namun semua itu tidak pernah terjadi. Tak mungkin lah kita Abu Sufyan nak minta redha Nabi SAW sedangkan masa itu tengah musuh Nabi. Yang kedua, takkan Nabi SAW akan terima pula benda tersebut. Bahkan orang-orang kafir menikah dengan Islam, perlu tak? Wali dia ialah wali dia orang Islam, bukan dia punya kafir tadi. Kelompok lain di antara Al-Baihaqi dan Al-Munziri berkata kemungkinan permintaan ini diajukan Abu Sufyan pada sebahagian perjalanannya ke Madinah.
Abu Sufyan sendiri masih kafir saat mendengar berita kematian suami Ummu Habibah di Habsyah. Ketika dia ajukan kepada pendukung pendapat ini, yang merupakan perkara yang tidak ada alasan bagi mereka untuk menolaknya, iaitu permintaan Abu Sufyan untuk mengangkat menjadi pemimpin untuk memerangi kaum kafir, dan permintaan yang menjadi anaknya sebagai sekretaris Nabi. Maksudnya minta Muawiyah jadi penulis wahyu. Maksudnya Abu Sufyan masa tengah-tengah kafir tu kita kata tak logik benda ni. Abu Sufyan tengah kafir tu minta 3 permintaan. Pertama, kahwin dengan Ummu Habibah. Yang kedua, lantiklah aku jadi ketua. Yang ketiga, ambil anakku Muawiyah sebagai penulis wahyu. Takkanlah Abu Sufyan nak suruh anak penulis wahyu, dia benci Nabi. Kesan adanya unsur ta'assub memaksakan takallum, membebani diri dalam jawapan itu sudah cukup untuk menolaknya. Kelompok lain berkata pula lain tafsirannya. Hadis ini dapat difahami dari sisi lain yang sahih, yakni maknanya aku redha menikahkanmu sekarang. Kerana sebelumnya aku tidak redha, adapun sekarang sesungguhnya aku telah redha. Untuk itu aku minta kepadamu agar dia tetap menjadi isterimu. Bukan kahwin baru, tetap menjadi isterimu. Dan bukan suruh nikah, maksudnya suruh redha. Dia dah redha, untuk minta redha. Bukan minta untuk menikah, minta menyatakan keredaannya. Seandainya pernyataan ini dan yang sepertinya belum tertuang dalam, maksudnya Ibn Qayyim dia jawapannya apa? Dia kata alasan ini tak pernah ada dalam mana-mana kitab pun. Macam itulah. Alasan ini tidak pernah ada dalam mana-mana kitab. Ini cara ulama kita berdalil kan, nampak? Saya nak bacakan ni sebenarnya bukannya hajat, bukanlah keperluan kita untuk tahu sedalam ni, tapi kita nak tengok macam mana cara ulama bila dia buat argument. Nampak tak? Dia kata apa? Belum tertuang dalam lebaran-lebaran kertas, termaktub dalam kitab serta disebarkan di antara manusia. Saya lebih patut untuk tidak menyinggungnya, tak sentuhnya. Dalam kitab tersebut kita pula nak sebut. Maknanya kita buat pendapat kita sendiri, tak ambil pendapat ulama yang awal. Ini yang kita sebut. Bila kita sebut, kita kata mana datang tahlil ni, tak sebut lagi kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak sebut, Imam Malik tak sebut, Imam Nawawi tak sebut, Imam Abu Hanifah tak sebut, Asy-Sya'bi tak sebut, Syu'bah tak sebut, Hasan Basri tak sebut. Tak satu pun sebut tahlil. Nampak? Kita sebab tak disebutkan dalam ni tulisan-tulisan ulama kita yang lalu. Tapi apa salahnya? Jadi kita punya apa salahnya juga pendapat ni? Nanti kita kata banyak benda. Bergarak ni mana tak dalam sahabat tak buat, Imam Syafi'i tak buat, Imam Malik tak buat, semua tak buat. Tak ada dalam lebaran-lebaran kitab, tak ada langsung tak ada dalam lebaran kitab kita yang awal-awal. So saya kata bani potong jari lah. Saya potong jari satu ni, ambil. Kalau ada dalam kitab ulama 400 tahun sampai yang awal tu, para sahabat buat perarakan ketika mandi Rasul. Contohnya lah, ada para sahabat buat konsert sayang Nabi, konsert cinta Rasul. Madinah berselawat, Mekah berselawat, Taif berselawat, Kairo berselawat. Enggak ada, tak ada. Kalau ada, potong 2 jari lah. Tak pun. Kata ini nampak, maknanya cara ulama kita beristidlal. Tak pernah termaktub dalam mana-mana kitab. Kau punya hujah tadi. Okey, kelompok lain pula berkata, habislah cerita tu ketika Abu Sufyan mendengar bahawa Rasulullah SAW menceraikan isterinya saat beliau SAW bersumpah untuk tidak mencampuri mereka. Yang ni kisah pasal yang kita sebut tu lah, surah At-Tahrim tu kan, yang Nabi boykot isteri tu. Yang Allah Ta'ala kata, janganlah kamu haramkan benda yang telah halal bagi kamu. Beliau datang ke Madinah dan mengatakan kepada Nabi SAW hal tersebut kerana beliau mengira anaknya telah diceraikan. Pendapat ini termasuk kategori pendapat sebelumnya. Takkanlah kalau macam tu Abu Sufyan berimanlah dengan Allah Ta'ala tu, dengan ayat Quran Allah Ta'ala kata jangan haramkan apa yang halal bagi kamu. Suruh dia ambil balik. Bahkan kalau secara logiknya Abu Sufyan ni musuh, kalau Nabi ceraikan lagi Abu Sufyan suka. Kelompok lain berkata sesungguhnya hadis ini sahih, hanya saja kekeliruan dari sebagian perawi menyebut Ummu Habibah. Sesungguhnya Abu Sufyan meminta Nabi SAW untuk menikahi saudara perempuan Ummu Habibah yang bernama Ramlah. Sama pula. Saya rasa yang ni tersilap. Ada tersilap. Sebenarnya Izzah nama dia. Adik-beradik ni nama Izzah, bukan Nur Izzah. Izzah je. Nur Izzah tu gosip. Ini Izzah betul. Ini Izzah. Ni adik-beradik dengan Ummu Habibah. Kalau Rumi dia I-Z-Z-A-H lah. Kalau Jawi dia Ain Zai Ta Marbutah, Izzah.
Kemudian dan bukan hal mustahil bila Abu Sufyan tidak tahu keharaman memadu dua wanita bersaudara. Saya rasa ini lagi tepat lah. Ini pendapat yang terakhir, maksudnya Abu Sufyan dia offer anak dia yang satu lagi, so menikah serentak dengan Ummu Habibah. Sebab ada hadis sahih yang menyokongnya. Apa dia? Masalah ini tidak diketahui pula oleh putrinya sendiri yang lebih faham dan berilmu daripada ayahnya, di mana dia pernah berkata kepada Rasulullah, ini sahih lah, apakah engkau berkenan kepada saudara perempuanku, putri Abu Sufyan? Beliau SAW bertanya, apa yang harus aku lakukan? Beliau menjawab, nikahilah dia. Maksudnya, kau suka tak? Satu lagi anak, adik-beradik akulah. Kalau suka nak buat apa? Nabi kata, macam tu lah. Kalau suka nak buat apa? Nikahlah dengan dia. Macam tu lah. Maksudnya, tak semua perempuan yang kita suka itu boleh nikah, betul tak? Itulah dia. Kadang kita suka perempuan tu warak, bertakwa, tapi tak nikah lah. Dia isi orang lain, dia orang apa, dia tak sesuai apa semua. Apakah engkau menginginkan hal itu? Nabi tanya pula. Nabi nak try dia. Maksudnya dia tak tahulah hal hukum tersebut. Kau nak macam tu ke? Beliau kata, aku tidak dapat menjadi penghalang bagimu untuk menikah, dan aku menyukai jika orang yang bersekutu denganku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku. Nampak tak? Bersekutu bersamaku dalam kebaikan. Sebab semua tahu menjadi isteri Nabi ni satu kelebihan yang besar. Jadi kalau boleh nak semua adik-beradik kahwin sekali lah, semua dapat, tahu tak? Semua dapat jadi isteri Nabi. Tapi Nabi kata apa? Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak halal, dia tidak halal bagiku. Hadis ni hadis riwayat Bukhari, nampak tak orang tu? Kalau kita baca nampak hadis riwayat Bukhari, Ummu Habibah kitabun nikah wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum, dan anak-anak perempuan dan rumah-rumah kamu daripada isteri kamu. Itu anak-anak isteri kita daripada perkahwinan yang sebelumnya. Kita tak boleh kahwin kan. Kalau kamu dah dakhaltum bihin, kalau telah menjalankan hubungan badan dengannya, maka anak tadi tu tak boleh nikah dah. Itu bab nikah lah. Dan bab wa antajma'u baina ukhtaini illa ma qad salaf, iaitu mengumpulkan dua adik-beradik melainkan apa yang telah berlalu. Maksudnya salah satu meninggal ataupun bercerai. Itu saja. Itu dalam bab nikah. Jadi hadis ini sahih. Maksudnya seolah-olah offer tadi valid lah. Maksudnya ada juga dia punya kebenaran pada kisah tadi. Wallahu a'lam. Beliau sambungnya, inilah yang ditawarkan oleh Abu Sufyan kepada Nabi SAW. Lalu perawi menyebutnya atas samsinya sendiri, iaitu Ummu Habibah. Maksudnya perawi tersilap perkataan. Sebahagian mengatakan bahawa kunyah, bahawa panggilan yang didahului oleh Abu atau Ummu, wanita yang ditawarkan oleh Abu Sufyan itu juga Ummu Habibah. Kemungkinan ada dua Ummu Habibah. Satu Ummu Habibah isteri ni, satu lagi Ummu Habibah lain. Ini macam-macam ulama' bincang lah. Jawapan ini dinilai bagus kalau bukan kerana lafaznya. Lafaznya apa? Anakku. Bila masa dah ada anak lain yang menurut Ummu Habibah? Itu satu soalan lagi. Okay? Untuk itu dikatakan bahawa kalimat tadi termasuk kekeliruan perawi, di mana seharusnya beliau SAW memberikan sebahagian yang beliau minta. Kan tadi minta, Abu Sufyan minta 3. Satu minta nikah dengan Ummu Habibah, satu jadi dia punya pegawai dia, pemerintah, jadi pemimpin. Yang ketiga lantik Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai penulis wahyu. Jadi kita kata yang masalah pertama selesai. Dari segi Ummu Habibah tu sebenarnya tersilap nama. Patutnya ialah adik dia. Okey, satu. Yang permintaan yang kedua tu pula, yang Nabi kata ya tu, Nabi kata yes aku bagi, yes aku bagi. Nombor kedua dan tiga, sedangkan Nabi tak pernah lantik Abu Sufyan jadi pemimpin. Kat sini dia kata apa? Tapi perawi itu mengatakan beliau SAW memberikan apa yang dia minta. Atau mungkin perawi mengucapkan hal ini tanpa memberi batasan kerana mencukupkan kepada pemahaman pendengar, yakni bahawa Nabi SAW hanya memberikan apa yang boleh diberikan dalam hal yang dia minta. Maksudnya, boleh? Okey. Macam kita minta kan? Okey, tak seperti dia bagi lagi. Ustaz boleh tak dapat ni? Okey. Tapi tak habis lagi. Macam itulah kita kata 3 permintaan tadi yang dapat, satu je lah Muawiyah jadi penulis wahyu. Kahwin dengan Abu Hamzah tak ada. Satu lagi jadi pemimpin. Tapi kemungkinan penulis tu
perawi telah tersilap mengatakan bahawa Nabi menerima semuanya. Bahkan Nabi tak terima semua permintaan daripada Abu Sufyan tadi. Jadi kesesalan pertama, hadis tadi lepas Nabi dah pembukaan kota Mekah, itu Abu Sufyan masuk Islam. Yang kedua, yang dimasukkan perempuan tadi bukan Ummah Habibah isteri Nabi, iaitu Ummah Habibah lain ataupun adik dia yang akhirnya Nabi tolak. Yang ketiga, kita kata masalah berkenaan dengan permintaan yang lagi dua tu Nabi SAW tak memenuhinya. Habis tu kenapa dalam hadis kata ya, iaitu kesilapan daripada perawi itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pening tak? Jangan pening pula belajar ni. Kita nak ringkas je. Sofiyah pula, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Nabi SAW menikah dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, berasal dari keturunan Harun bin Imran, saudara laki Musa alaihi salam. Maksudnya bangsa apa ni? Kan Bani Nadir. Nadir apa? Yahudi. Dalil bahawa kita ni bukannya anti Yahudi sebab darah dia Yahudi. Kita benci, kita anti Yahudi yang lawan cakap Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga kita anti Yahudi bukan sebab dia tawan Baitul Maqdis. Bukan itu saja. Kalau dia bagi Baitul Maqdis pun kita tak juga benci kepada Yahudi. Sebab apa? Sebab dia lah yang kata Allah Ta'ala itu ada tangan. Tak ada tangan pula. Itu kita pun cakap kan, Allah Ta'ala itu kedekut, tangan dia maghlulah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka mengatakan Allah Ta'ala itu tangannya kedekut. Allah Ta'ala itu kedekut. Ghullat aydihim, mereka itulah yang kedekut. Walu'inu bima qalu, dia laknat atas apa yang mereka dah katakan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan Allah Ta'ala tu bentangkan tangannya, maksudnya beri rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Yunfiqu kaifa yasha, dia akan bagi pada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita kebencian kita kepada Yahudi yang anti Islam ni sebab pertama dia kutuk Allah. Dia kutuk Allah banyak kali. Dia kata Allah Ta'ala itu ada anak. Betul tak? Tu dia kata Allah Ta'ala ni izhab anta wa rabbuka faqatila, kau pergi Tuhan kau pergi perang. Lepas tu jangan kita jadikan kita kebencian kita kepada mereka itu pertama sebab darah. Tak. Kita benci mereka sebab mereka itu benci pada Allah dan Rasulnya. Jadi siapa mana Yahudi yang tak benci pada Allah dan Rasulnya, kita tak benci dia lah. Faham tak masalah ni? Dan bukan juga kena Palestin. Ada setengah pula, betul kita tengok setengah-setengah negara Arab dia jadikan itu isu Palestin semata-mata. Tak. Betul kata Syekh Saleh Munajjid rahimahullah, hafizahullah, dalam satu ceramah beliau, dia kata apa? Kita anti kita kepada mereka bukan sebab isu Palestin semata-mata. Kalau isu Palestin semata-mata, kalau dia pulangkan, kita sayang dia? Tak. Sebab banyak mereka katakan perkataan yang tak benar kepada Allah SWT. Dan hadis yang sahih, Nabi SAW sebut bahawa Allah Ta'ala telah berkata, hadis kursi, dia kata, kazzabani ibnu Adam walam yakun lahu dhalik, wa syatamani walam yakun lahu dhalik, wa amma takdzibuhu iyaya. Adapun dia kata, Nabi SAW kata, Allah Ta'ala telah berkata, hamba anak Adam telah mendustakan aku, dan tidak layak bagi mereka untuk dustakan aku. Dan mereka telah mengutuk aku, memaki aku, sedangkan tak layak kepada mereka untuk mengutuk aku. Wa amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaan mereka ke atas aku ialah wa za'ama anna lila aqdir ala ayyab'ath ala an ab'athuhu ba'da mautihim. Nabi sallallahu kata apa? Iaitu aku tak mampu untuk membangkitkan mereka sebagaimana mereka sekarang ni di akhirat kelak. Itu orang musyrik katakan Allah Ta'ala tak bangkitkan apa semua. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun kutukan mereka ke atasku, iaitu dia kata apa? Aku ini ada anak. Subhani an attakhidha sahibatan wala walada. Maha suci aku, kata Allah Ta'ala, tak layak bagiku untuk ambil isteri dan juga anak. Jadi kat sini kita faham bahawa orang Yahudi ni dia telah kutuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita anti dia. Faham tak? Kita bukan bersifat rasis, bukan sebab darah dia. Kalau kita darah dia, maka Nabi telah kahwin dengan Sofiyah binti Huyai. Bahkan dia pernah kena tampar dengan bapak dia.
Sebab dia mimpi dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi kahwin dengan Nabi, bapak dah tampar dia, kau ajar kau kata kau dah kahwin dengan Muhammad. Sebelum kahwin lah ni. Dia adalah anak saudara Nabi, adalah salah seorang anak dia adalah anak seorang Nabi. Yalah, anak Nabi lah, Nabi Musa lah, keturunan Nabi Musa. Dan isteri seorang Nabi. Anak seorang Nabi dan isteri seorang Nabi. Maksud anak tu anak keturunan lah. Anak keturunan. Dia termasuk wanita yang sangat cantik di dunia. Sampai bila Sofiah tu, bila orang dapat bila perang Bani Nadir tu, semua dah tahu dia paling cantik sekali. Semua minat. Para sahabat manusia juga kan, semua minat. Tapi dia kata kita takkan masuk melainkan kita dah offer kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang guru tarikat buat ni. Itu Nabi pun guru tarikat. Bahkan dah mimpi, Sofiah dah mimpi nak kahwin dengan Nabi SAW. Dia dah dengar dah pasal Nabi ni. Tapi nanti kita akan baca kisah Bani Nadir ni kan, dia diperangi oleh Nabi SAW. Pasal pengkhianatan mereka, pasal usaha mereka untuk bunuh Nabi SAW semua. Akhirnya Nabi perangi Bani Nadir ni, puak Bani Nadir. Jadi kat sini bukanlah maksudnya Nabi kata kalau isteri cantik offer kat aku dulu ya. Bukan. Itu tarekat. Bukan, Nabi bukan macam tu. Nabi bukan macam tu. Wallahu alam. Boleh menjadikan kemerdekaan wanita sebagai mahar baginya. Awalnya Safiyah berada di antara wanita-wanita tawanan perang. Kemudian Nabi SAW memerdekakannya dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai mahar baginya. Maka perbuatan ini menjadi sunnah bagi umat Islam hingga akhir kiamat. Seorang merdekakan wanita budaknya dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai mahar baginya. Maka wanita itu pun menjadi isteri rasmi baginya dengan sebab itu. Ini sama dengan hadis sebut tadi kan, itu dia ada hamba, dia didik je, kemudian dia bebaskan sebelum dia nikah tadi. Ini tujuan perhambaan dalam Islam. Apabila seorang itu berkata, Allah, aku memerdekakan wanita budakku dan aku jadikan kemerdekaannya sebagai mahar baginya, atau aku menjadikan kemerdekaan wanita budakku, hamba perempuanku, sebagai mahar baginya, maka kemerdekaan budak dan pernikahannya telah sah. Wanita tersebut menjadi isterinya yang rasmi tanpa perlu membarui akad dan wali. Ini yang nampak dari mazhab Ahmad dan majoriti ahli hadis. Kelompok lain berkata hukum ini khusus bagi Nabi SAW. Allah SWT mengkhususkan pernikahan seperti itu baginya, bukan untuk semua umatnya. Maksudnya kelompok kedua dia kata mesti kena bagi mahar juga. Tak boleh jadikan kemerdekaan itu sebagai mahar. Ini adalah perkataan imam yang tiga, serta imam yang tiga tu siapa? Siapa imam yang tiga tu? Tadi kan Imam Ahmad kata, yang ni pendapat imam tiga, iaitu Syafi'i, Hambali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi, yang kata kena ada juga mahar. Akan tetapi yang benar adalah pendapat pertama. Seolah Ibn Qayyim dia rajihkan, dia menguatkan pendapat yang pertama, kerana hukum dasar adalah tidak ada pengkhususan hingga ada dalil yang menjelaskannya. Ini kaedah fiqah tu. Gariskan, buat kurungan 4 segi ke lain sikit lain, tu tak bintang. Kaedah fiqah iaitu sesuatu hukum dasar adalah tidak ada khusus. Maksudnya bila Nabi, perbuatan Nabi semuanya umum untuk kita juga, maka tidak ada khusus melainkan ada dalil yang kata dia khusus bagi Nabi. Contoh buka puasa, tak buka puasa, adakah dia khusus untuk Nabi ke untuk semua umat dia? Tak buka puasa pada waktu maghrib tu, tak buka puasa, Nabi tak buka puasa. Macam mana tahu untuk Nabi? Nabi buat tu. Kita tak nak ikut Nabi. Ada hadis kata kita nak itu kita kata kena ada dalil yang lain kata itu khusus bagi Nabi. Nabi kata apa? Jangan kamu berbuka lah. Sesungguhnya aku ni dah makan dan minum dah. Aku diberi minum oleh Allah Ta'ala dan diberi makan oleh Allah SWT. Maka aku tak buka pun tak apa. Adapun kamu berbukalah. Nampak tak? Maksudnya ada unsur perkhususan. Ada yang kata itu khusus untuk Nabi SAW. Ini contoh yang jelas. Sama wisal dia panggil. Jadi tak boleh kita kata ini untuk Nabi je, macam kita, kan? Macam kita kata Nabi buat sekian-sekian, kata itu Nabi, kita lain, itu khas untuk Nabi. Tak boleh kata macam tu. Kalau tidak nanti banyak orang bagi alasan itu semua khas untuk Nabi. Semai waktu pun kita kata itu Nabi je. Tak boleh kata macam tu. Wallahu ta'ala. Jadi ini kaedah fiqah yang besar, iaitu tidak boleh kita kata suatu benda tu khusus melainkan ada dalil yang kata benda tu khusus.
pada saat Allah SWT mengkhususkan bagi Nabi SAW menikahi wanita yang menghibahkan dirinya, maka Allah SWT berfirman tentang masalah itu, khusus bagimu dan tidak bagi orang mukmin. Iaitu pasal orang perempuan. Kan pernah dengar hadis tu? Berkenaan dengan seorang, kalau kita baca Bulughul Maram bab pernikahan, perempuan tu dia kata, ya Rasulullah, nikah dengan aku. Wahabat nafsaha, nikah dengan kahwin. Maksudnya boleh tak Nabi kahwin macam tu saja? Boleh, walaupun tak ada wali. Nabi je yang boleh Allah Ta'ala nikahkan. Maksudnya Nabi kata, aku nak nikah dengan kau, jalan, jadi. Itu khusus untuk Nabi. Dan sebelah situ dah, khusus bagimu dan tidak bagi orang mukmin. Nampak tak ada dalil khusus? Dan kita pula buat macam tu. Ini guru tarikat buat. Dia nak terus jadi je. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tapi Allah SWT tidak menjelaskan hal ini dalam masalah menikahi wanita yang dimerdekakan. Begitu pula Rasulullah SAW tidak menyinggung dalam sabdanya agar tidak diikuti oleh umatnya. Nabi kata jangan buat macam tu. Nabi tak kata pun. Allah SWT menghalalkan bagi Nabi SAW menikahi mantan isteri anak angkat agar umat yang tidak merasa berat untuk menikahi mantan isteri anak angkat mereka. Demikian itu menunjukkan apabila beliau SAW melakukan suatu bentuk pernikahan, maka umatnya boleh mengikuti pernikahan itu. Ini hujah Ibn Qayyim lah. Tadi masa Nabi kahwin dengan anak angkat dia, Allah Ta'ala tak kata khusus bagi kamu, maka kita pun boleh juga kahwin dengan isteri anak angkat kita. Itu juga Nabi SAW kahwin dengan wanita hamba tadi dan jadikan maharnya daripada kebebasan dia, maka begitu juga kita boleh juga buat macam tu. Ustaz, apa cerita hamba-hamba zaman sekarang? Mana ada hamba Ustaz? Kan? Tak relevan. Mana tahu tak relevan? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ada perang. Na'udzubillah min zalik. Kita bukan nak perang, tapi sekiranya ada, hukum perhambaan ni masih kekal sehingga ila yaumil qiyamah. Saya sebut dah kuliah dulu kan? Mula-mula dulu. Hukum perhambaan ini kekal sampai hari kiamat. Tak ada siapa yang boleh kata tak boleh ada hamba lagi zaman ni. Itu dia kata kalau tak ada peperangan tak ada hamba lah. Tak ada hamba lah kalau tak ada peperangan. Hamba perang jihad fisabilillah saja. Jadi sekarang tak ada lah. Macam nak jadi jihad fisabilillah? Tak ada pemimpin nak jadi istilah jihad fisabilillah. Kalau sekiranya ada, kita dah faham hukum hakam ni. Lepas tu hukum jihad, hukum semua ni kena belajar sebelum benda terjadi. Besok nak perang, ini belajar apakah hukum-hukum jihad. Tak sempat lah, dah kelang kabut lah. Ini Syekh Salamul Najib sebut, Syekh Salamul Uthaymin sebut. Dia disyarahkan kitab Bulughul Maram bab jihad apa semua. Dia kata, kamu ni nak belajar bab jihad, nak berlaku jihad, mana sempat? Dia kata, dia nak sibuk dah, orang pun dah lari sini-sini. Lepas tu mengaji kitab jihad sebelum masuk peperangan. Maimunah pula isteri Nabi SAW, Maimunah. Kemudian Nabi SAW menikah dengan Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Ia adalah wanita terakhir yang dinikahi Nabi SAW. Pernikahan ini berlangsung di Mekah saat Umrah Qadha. Umrah Qadha ni maksudnya apa? Pada tahun ke-6 lepas tu sebabkan perjanjian Hudaybiyah tu orang musyrikin tak bagi, tahun yang akan datang tu Nabi pergi buat. Pendapat lain mengatakan beliau SAW menikahinya sebelum tahallul. Ini adalah perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nampaknya beliau SAW keliru dalam persoalan ini kerana hubungan pernikahan ini, yakni Abu Rafiq telah lebih tahu kejadian yang sebenarnya. Sementara beliau telah menyampaikan bahawa Nabi SAW menikahi Maimunah setelah tahallul, itu haji. Beliau SAW berkata, akulah orang yang menjadi utusan penghubung antara keduanya. Adapun Ibn Abbas saat itu baru berusia sekitar 10 tahun dan tidak berada di tempat saat kejadian berlangsung. Di sisi lain, Abu Rafiq adalah seorang lelaki yang sudah balik dan terlibat langsung dalam peristiwa. Maksudnya nak bagi tahu ada dua kisah, satu Abu Ibn Abbas, satu Abu Rafiq. Abu Ibn Abbas satu kecil lagi, yang kedua dia tak berada pada tempat tersebut. Jadi berita siapa yang kita ambil? Berita yang Rafiq ni yang kita ambil. Abu Rafiq adalah seorang lelaki yang sudah balik dan terlibat langsung dalam peristiwa. Tentu beliau lebih akan tahu dalam kejadian sesungguhnya. Dalam kejadian sesungguhnya sudah jelas bahawa tarjih menguatkan salah satu pendapat dengan metod seperti ini patut didahulukan. Maksudnya ni, kalau ada dua hadis, satu hadis yang seorang sahabat, satu lagi hadis sahabat tu menyaksikan peristiwa tadi, satu tak menyaksikan. Hadis mana yang kita ambil? Yang saksikan peristiwa. Kalau isu-isu dalam rumah, suami kawan sahabat Nabi yang luar dengan isteri Nabi kat dalam rumah, isteri Nabi dalam rumah tu lagi, kita kuatkan berita ni. Kaedah nak tarjih, kaedah nak tarjih. Macam kata Aisyah radhiyallahu anha, kata aku tak boleh tengok Nabi kencing lagi. Menunjukkan bahawa Nabi SAW kalau saat tak ada apa sebab dia akan kencing, duduk. Ataupun sahabat lain kata, aku jadi pelindung Nabi SAW. Hadis Dr. Tirmizi tu kan,
Aku berada dekat Nabi kecil kat belakang, aku jadi dia punya hijab. Nabi kata macam sini, duduk belakang tepi ni, halang aku. Kat Nabi nak buang kecil sama kat Nabi berdiri. Kali bahawa pernah juga berlaku tersebut, tapi asalnya hadis Aisyah tu yang terrajihkan, iaitu Nabi SAW kalau tak ada apa-apa dia akan kencing duduk. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, Raihanah. Menurut sebagian pendapat bahawa di antara isteri Nabi SAW adalah Raihanah binti Raihanah binti Zaid An-Nadriyah. Menurut versi lain Al-Quradhiyah. Tetap juga Quraizah. Bani Quraizah ni mana apa? Yahudi juga. Beliau ditawan oleh dalam peperangan Bani Quraizah, lalu menjadi bahagian Rasulullah SAW memerdekakannya dan menikahinya. Kemudian beliau menjatuhkan padanya talak satu, lalu merujuknya. Kelompok lain berkata bahkan Raihanah adalah wanita budak beliau, itu hamba, bukan isteri. Nabi SAW berhubung intim dengannya atas dasar kedudukannya sebagai seorang hamba, sampai akhirnya beliau SAW meninggal dunia. Beliau masuk dalam kelompok isteri-isteri selir, maksudnya hamba lah, bukan isteri-isteri rasmi. Hamba. Ya, selir itu hamba lah. Pendapat pertama adalah hasil analisa Al-Waqidi dan disetujui oleh Syarafuddin Ad-Dimyati. Beliau berkata inilah pendapat lebih berdasarkan penurut kalangan ahli ilmu. Namun apa yang dikatakannya perlu ditinjau semula, sebab pendapat yang masyhur adalah bahawa ia termasuk isteri-isteri selir beliau SAW dan salah satu budaknya. Mereka itulah isteri-isteri beliau SAW yang dikenal dan pernah berkumpul dengannya. Maksudnya ini yang kita ma'ruf, diketahui. Adapun wanita-wanita yang pernah dipinang dan pernah menghibahkan diri namun tidak beliau nikahi. Tadi kan saya sebut tadi, dia kata ya Rasulullah nikahkan aku. Akhirnya Nabi bagi dekat Abu Talha, kan? Akhirnya Abu Talha kata pergi bayar dia punya mahar dia. Aku tak ada apa ya Rasulullah. Tak ada cincin, tak ada cincin besi pun tak ada. Tak ada. Akhirnya Nabi nikahkan dia dengan Abu Talha dengan bacaan beberapa ayat Quran. Dari bahawa ayat Quran itu boleh dijadikan mahar. Barakallahu fikum. Jadi kat sini Nabi tak nikah dengan dia, perempuan tu offer dia. Dan Nabi tidak menikahi dan tidak beliau nikahi, jumlahnya sekitar 4 atau 5 orang. Sebagian ulama mengatakan mereka berjumlah 30 wanita. Namun para pakar sejarah dan sirah beliau SAW tidak mengenalnya. Bahkan mereka mengingkarinya. Ada pun yang terkenal di kalangan ahli sejarah bahawa Nabi SAW mengirim utusan kepada Al-Juniyah untuk dinikahinya. Lalu beliau SAW masuk menemuinya untuk meminangnya. Wanita itu minta berlindung daripadanya. Pernah dengar tak hadis ni? Kata a'udzubika minka, kata, aku minta lindung dengan Allah daripada engkau. Nabi kata apa tak suka aku dah lah, tak payahlah. Tak minat Jadi perempuan tu dia belum lagi masuk iman yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tahu lah hakikat dia mesti takkan tolak. Tapi dia iman dia belum kuat lagi. Jadi dia kata dia nak minta, dia kata aku tak nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dia daripada mendapat jadi isteri Nabi. Okay? Namun wanita itu berlindung darinya, maka Rasulullah meminta perlindungan, memberi perlindungan kepadanya dan tidak menikahinya. Okey. Demikian juga halnya Al-Kullabiyah dan wanita yang beliau lihat berbelang putih di bahagian pusarnya. Itu Nabi SAW nak kahwin, tengok ada penyakit lah. Dan Nabi tak nak dikahwin dengan dia. Nabi tak dikahwin dengan dia. Beliau SAW ni sebelum nikah, beliau SAW tidak berhubungan intim dengannya, serta wanita yang menghibahkan diri kepada Nabi SAW namun dinikahkan kepada laki-laki lain dengan mahar beberapa surah Al-Quran yang sebut tadilah. Inilah keterangan yang melalui jalan yang akurat. Wallahu a'lam. Tidak ada perbezaan pendapat bahawa Nabi SAW meninggal dunia dan meninggalkan 9 isteri untuk membahagi giliran untuk 8 orang di antara mereka, iaitu Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahsh, Ummu Salamah, Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah, Saudah dan Juwairiyah. Berisi beliau SAW yang pertama menyusul beliau SAW setelah meninggal adalah Zainab binti Jahsh. Kata lagi, kata man asra'una luhuqan ila bika ya Rasulullah, siapa yang paling cepat akan ikut engkau ya Rasulullah. Dia kata yang paling panjang tangannya. Dan semua ingat Saudah yang paling panjang. Rupanya bila meninggal, tengok Zainab dulu yang meninggal. Bila tengok Zainab dulu yang meninggal, baru tahulah bahawa yang Nabi maksudkan panjang tangan tadi ialah yang paling kuat sedekah. Sedangkan yang paling akhir dan mereka meninggal adalah Ummu Salamah, iaitu tahun ke-62 Hijrah di masa Khalifah Yazid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Akhir sekali, bila sebelum bersurai, Syekh Salih bin Abdul Aziz Ali Syekh ketika bab akhir ini dia kata, apakah hikmah Allah Ta'ala menjadikan Nabi di banyak isteri? Antara hikmah yang paling besar ialah pertama, dalil bahawa Nabi ini confirm orang baik. Sebab ada 9 isteri, 99 kata baik. Kita satu isteri pun tak boleh nak confirmkan lagi yang kita lelaki yang baik. Betul tak? Betul orang kata nak tahu orang tu baik ke tak, tadi isteri.
So, perangai dekat luar mungkin tak sama kan. Sama dia mungkin cover, ustaz cover lah kat luar, tu kat rumah perangai lebih kurang je. Contohnya dia cover. Jadi kat sini nak tahu dia baik ke tak baik, isteri dia. Dan terlihat pada ke-99, bahkan semua Nabi, isteri Nabi semuanya, bahkan hamba-hambanya, tak satu pun riwayatkan daripada Nabi SAW yang Nabi ini jahat. Hatta daripada Safiyah binti Huyai, hatta daripada semua yang perempuan-perempuan yang menjadi hamba Nabi SAW, tak seorang pun yang meriwayatkan daripada Nabi yang bahawa Nabi ini ada perangai yang buruk. Dalil bahawa kebenaran Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, banyak isi Nabi SAW, antara hikmahnya ialah hifdzul sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu penjagaan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila banyaknya isteri, banyaknya kerana, banyaknya cara, banyaknya urusan, banyak juga benda-benda yang belajar. Terutama sekali Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Aisyah tu yang paling muda sekali, jadikan isteri Nabi yang muda? Kenapa dia paling banyak hafal hadis? Sebab dia paling muda. Paling banyak muda, orang yang dia punya fokus dia lebih. Dia tak macam, yelah macam orang dah biasa kahwin kan, dia dah macam tak boleh fokus sangat kepada, nak sebut lah, cakap kan hati pula tak sama lah macam orang yang ini suami dia yang pertama, betul tak? Lain perasaan dia tu. Jadi kat sini untuk Aisyah, dia paling banyak hafal hadis, yang paling muda dan paling banyak kuat ingatan dia. Jadi kat sini kita katakan antara hikmah yang kedua saya sebut ni inilah, iaitu dengan banyak isteri Nabi SAW, lagi banyaklah hadis-hadis Nabi SAW itu dipelihara. Lagi banyak lagi dipelihara. Yang ketiga, banyak isteri Nabi SAW ialah hikmahnya bahawa Allah Ta'ala nak menjadikan bahawa banyak ni isteri tadi menunjukkan betapa akhlak Nabi SAW itu, macam mana Nabi berinteraksi dengan setiap seorang daripada mereka. Yang pertama tadi, apa beza yang satu dengan tiga? Yang pertama, yang satu tadi bukti Nabi itu baik. Yang ketiga ni macam mana cara interaksi. Sebab kalau satu isteri saja, satu perangai je, betul tak? Satu perangai je. Jadi satu tak banyak lagi. Dan ini ada 9 isteri dan 9 perangai. Jadi ini panduan kepada yang datang selepasnya. Maksudnya kamu satu isteri pun tak boleh handle, Nabi 9 boleh. Contohnya ada Nabi, ada Nabi, itulah dia. Nabi pakai dalil tadi, iaitu Nabi. Maksudnya kalau kita Nabi SAW 9 dengan keadaan Nabi sebagai pemimpin, pendakwah, apa semua, pergi perang apa semua, boleh menjadi orang suami yang baik pada isterinya. Yang kamu ini baru satu isteri pun tak boleh jadi suami yang baik kepada satu isteri tadi. Jadi ini masalah lah. Itu juga sebaliknya. Ini satu-satunya isteri yang ada untuk suami tadi, maka dia adalah isteri yang terbaik. Kalau ada banyak, dia lagi baik. Allahuakbar. 9 isteri sekali ataupun 4? 9 sekali. 9 sekali. Ini khas dari Nabi SAW. Dalam sekali 9 orang. Allahu ta'ala alam bisawab. Allahu alam bisawab. Dalam bab yang kita boleh mengeluh tentang pasangan kita tu kan, sejauh mana tak dia punya batasan? Mengeluh untuk meminta fatwa, bukan mengeluh untuk mengumpat. Meminta bantuan, memintakan nasihat. Ustaz, suami saya ni semayang subuh tiap hari pukul 8.30. Masih nak buat Ustaz? Tak umpat tu. Tu umpat dia benar kan? Itu boleh. Ustaz, suami saya ni malas datang kuliah. Perempuan datang kuliah Ustaz Taklim ni. Suami lelaki pun tak datang kuliah. Sekali macam nak buat Ustaz? Itu dah mengeluh dah tu. Tanpa ngumpat. Dan ngumpat ni tambah pula mak dia lah, mak dia dulu kan. Tambah cerita mak dia dulu. Itu ngumpat. Masuk nasi-nasi tambah cerita bab itu, itu mengeluh, tak masalah. Lepas tu kalau cara Umar Zarak tu, dia sangat fokus. Dia sebut satu masalah terus. Kat sini boleh lah. Tapi jangan mengeluh sampai bab ngumpat lah. Cerita pasal dia toilet dia macam mana, dia gosok gigi macam mana, apa semua, bangai dia buruk Ustaz. Jangan cerita macam tu. Mengeluh pada sifat yang kita nak minta nasihat fatwa tadi. Jadi tak termasuk dalam mengumpat ini. Yang kedua, jangan cerita kat semua orang tu. Cerita yang kedua, mengeluh ni bukan mengeluh kat semua orang. Mengeluh kepada ahli fatwa saja, orang yang layak untuk kita mengeluh. Sebab kalau mengeluh kepada orang jahil, dia bukan menambahkan nasihat, dia menambahkan susah lagi. Laki kau macam tu, dia kata bukan, dia kata nasihat. Sabarlah, kata macam ni, laki kau macam tu ke? Tak patut kau. Macam tu. Ini tak betul.
Dia jumpa ahli jahil, al-ahwa, jumpa orang yang jahil, jumpa orang yang tak boleh bagi nasihat yang baik, maka ini kita kata jangan mengadu kat semua orang. Bahkan nanti orang yang jahil ni dia akan bawa pula berita tadi, dia akan burukkan pula. Dia kata, tengok lelaki dia ni. Hari kita pula marah dia, aku tak masukkan macam tu, aku nak burukkan dia sebab dia jahil. Dia cerita apa semua, dia pula nak tambahkan lagi nasi kat situ, tambah lauk apa semua, lagi berperisa lah makanan tersebut untuk disebar-sebarkan. Kat sini berlakunya ini berlakunya apa kita panggil mengadu domba tadi, an-namam wal qat'a, apa namimah, okey, qattat, masalah ni qattat. Hari ini tak boleh, kita boleh hindarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allah alam bisawab. Minta maaf kalau segala kekurangan. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah tu daripada lemah diri saya sendiri.